wabarakatuh. InsyaAllah kami akan membentangkan mengenai fadilat dan adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang sangat mulia yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ia adalah kitab suci yang sempurna, terlengkap serta menjadi pedoman atau petunjuk untuk umat Islam sepanjang zaman. Susunan Al-Quran terdiri daripada cantuman 28 huruf hijaiyah yang mana keseluruhan Al-Quran mengandungi 6,236 ayat, 114 surah dan 30 juzuk. Mengikut pandangan sebagian ulama, Al-Quran ialah kalam Allah yang tertulis di Luh Mahfuz semenjak azali dan diturunkan ke Baitul Izzah di langit pertama, kemudian dibawa pula ke langit dunia, seterusnya diturunkan dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan antara malaikat Jibril dalam bahasa Arab sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia dengan jalan mutawatir dan dikira ibadat apabila membacanya. Secara umum, orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat pada hari akhirat nanti. Manakala disebut secara khusus, sesiapa yang membaca surah Al-Mulk apatah lagi mengamalkannya, maka amalan itu akan menyelamatkan dirinya daripada siksaan kubur. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran misalnya, pembacanya akan dilindungi pada hari kiamat kelak dengan kelompok awan atau payung. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-204, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diam supaya kamu beroleh rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizul bin Nazar, nombor metrik 060706. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan fadilat dalam membaca Al-Quran, iaitu salah satu fadilatnya ialah membaca Al-Quran dapat menenangkan hati dan jiwa seseorang. Hal ini kerana Al-Quran adalah wahyu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, sebagai penawar untuk manusia. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khusara. Yang membawa maksud, dan kami turunkan daripada Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain dari kerugian. Jelas di sini bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan tiba pada orang yang membaca Al-Quran, dan rahmat itu datang dalam pelbagai bentuk, yang mana salah satunya ialah datang dalam bentuk ketenangan hati dan jiwa. Seperti yang kita dapat lihat dalam masyarakat pada hari ini, ramai yang tertekan dan stres, kadang-kala mungkin diakibatkan kerja, pembelajaran maupun kehidupan peribadi. Dan yang ruginya, ada juga yang terlalu terikut-ikut dengan perasaan ini hingga sanggup menyakiti diri, malah membunuh diri. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah kembali kepada agama. Ingatlah bahawa Al-Quran merupakan rahmat Allah yang dapat menenangkan hati dan jiwa kita. Amalkanlah Al-Quran dalam kehidupan, nescaya hidup kita akan lebih harmoni dan tenang. Sekian, terima kasih. Al-Quran mempunyai sebanyak 114 surah dan terkandung lebih daripada 300,000 huruf di dalamnya. Setiap huruf di dalam Al-Quran pula, apabila dibaca, pembaca tersebut akan mendapat 10 ganjaran pahala seperti yang dinyatakan di dalam hadis berikut. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang bermaksud, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Riwayat Tirmizi. Riwayat hadis menerangkan bahawa setiap huruf itu adalah 29 huruf hijaiyah, seperti contoh yang digunakan dalam hadis, perkataan alif lam mim. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, dan keseluruhannya mempunyai 3 huruf. Tambahan pada itu, pembaca yang gagap
dan atau tersangkut bacaannya diberi ganjaran pahala lebih banyak daripada orang yang lancar bacaannya, oleh kerana mereka akan mengulang beberapa kali untuk memperelokkan bacaan mereka. Seperti yang dinyatakan dalam maksud hadis di berikut, maksud yang membawa maksud daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya, ia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan secara ringkas bahawa golongan di atas akan mendapat 2 ganjaran pahala, iaitu pahala membaca Al-Quran dan pahala mengulang bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syaziana binti Muhammad Yusof. Nombor matrik BABL 059754. Hari ini saya akan membicarakan tentang adab membaca Al-Quran. Adab yang pertama ialah berwuduk. Sebelum membaca Al-Quran, kita disunatkan untuk berwuduk. Hal ini kerana Al-Quran bukanlah buku biasa. Ia adalah wahyu suci yang diturunkan oleh Allah SWT. Maka berbagai tertib perlu dijaga sebelum kita membaca kalimah-kalimah Allah ini. Seperti yang ditunjukkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77 hingga 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim ma'nun la yamassuhu ilal mutahharun. Amin. Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, iaitu Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Adab yang kedua ialah menutup aurat. Kita disunatkan untuk menutup aurat bagi menghormati kalimah suci yang sedang dibaca. Aurat lelaki ialah dari pusat ke lutut, manakala aurat wanita ialah merangkumi seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Didiklah anak sejak kecil akan hal ini agar ia mudah diteladani sehingga mereka dewasa nanti. Pastikan juga pakaian kita suci dan bebas hadas ketika membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Antara adab-adab dalam membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil dari sudut istilah ialah meraihkan tempat keluarnya huruf dan menjaga tempat berhentinya. Tartil juga dikatakan sebagai merendahkan suara dan bersedih dengan bacaan Al-Quran. Meraihkan tempat keluarnya huruf bermaksud menjaga makhraj huruf, iaitu menyebut huruf sebagaimana yang sepatutnya. Sebagai contoh, huruf ta dengan to. Bunyinya seakan-akan sama, tetapi cara menyebutnya adalah berbeza, iaitu huruf yang disebut menggunakan bahagian yang berbeza di dalam mulut. Itulah maksud makhraj huruf. Dalam membaca Al-Quran, untuk menghentikan bacaan perlulah di tempat-tempat yang betul, kerana ada tempat-tempat tertentu yang tidak digalakkan untuk berhenti, perlu berhenti dan juga sunat berhenti dan lain-lain lagi. Allah SWT juga menyeru umatnya untuk membaca Al-Quran dengan tartil sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat yang bermaksud, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Imam Al-Mawardi mentafsirkan ayat ini bahawa yang dimaksudkan daripadanya adalah suruhan untuk membaca ayat Al-Quran mengikut aturannya dan susunannya. Jangan merubah lafaz dan jangan mendahulukan ayat yang akhir pada yang awal. Ibarat aturan gigi yang kemas, apabila asasnya sama dan tersusun rapi. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Ibn Baz. Sekian, terima kasih.